Okay, nanti ajak kawan-kawan ramai sikit. Okay, ada masalah tanya Jadi kita tengok yang pertama, menerangkan maksud serakan. Okay, kita nak terangkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan serakan. Nampak kan di sini? Nampak cikgu punya peta bulatan, ini namanya peta bulatan. Apakah yang dimaksudkan dengan sukatan serakan? Jadi yang pertama, dia adalah sukatan yang penting dalam statistik. Okay, memang penting. Dia nak menunjukkan corak data dan sebagainya. Yang kedua, dia akan beri gambaran tentang cara nilai-nilai dalam data ditaburkan. Dia bagi kita gambaran, image, apa maklumat yang kita boleh dapat. Yang ketiga, yang ketiga tengok yang bawah ni Sukatan yang berbentuk kuantitatif. Kuantitatif maksudnya ada nilai. Okay, ada nilai-nilai yang tertentu, ada nombor. Okay, sukatan yang diwakili oleh nombor boleh dikira. Itu maksudnya kuantitatif. Seperti julat. Julat kan tengok yang paling besar dengan yang paling kecil, kita tolak. Okey, itu julat. Jadi dia satu nombor lah, kuantitatif. Julat antara kuartil. Julat antara kuartil, ingat lagi kita ambil kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okay, 3/4 punya bacaan tolak 1/4 punya bacaan. Itu julat antara kuartil. Nombor juga, tolak dapat nombor. So itu sebab kita panggil kuantitatif. Jadi kemudian varian. Varian, sisian piawai. Sekejap. Okay, sisihan piawai. Ini semua sukatan yang berbentuk kuantitatif. Okay, bagi kamu nilai dan juga nombor. Okay, yang keempat, sukatan serakan ni apa? Okay, kalau serakan itu kecil, serakan akan menjadi nilainya kecil jika data mempunyai julat yang kecil. Okay, kalau julat tu maksudnya yang data nilai yang paling besar tolak nilai yang terkecil tu, beza dia sikit saja, kita kata serakan. Taburan tu adalah kecil, dia tak bertabur dengan besar lah. Taburan dia rapat-rapat je dekat-dekat. Serakan dia kecil. Okay, contoh cikgu bagi kat sini. Katakan cikgu ambil markah ujian matematik. Okay, contoh markah ujian matematik untuk 10 orang. Tak maulah ramai sangat, 6 orang. Pelajar yang pertama dapat 40. Yang kedua dapat 42. Yang ketiga dapat 41. Yang keempat dapat 39. Yang kelima dapat 40, yang keenam dapat 41. Jadi tengok serakan ni. Ini kita panggil serakan. Taburan markah ni. Ada pelajar pertama dapat 40, yang kedua dapat 42, 41, 39, 40, 41. Okay, kita kata serakan dia kecil kalau julat julat dia kecil. Julat kita tengok yang paling besar punya serakan, nilai yang paling besar kat sini apa? 42 kan? Ni yang paling besar, tolak nilai yang paling kecil, 39. Jadi julat adalah 42 tolak 39. Okay. Jadi berapa tu? Berapa je beza dia? Berapa? 3 je kan? Beza dia 3. Peling 3 kot. 2, 3 kan? 3. Jadi kita tengok kecil saja nilai dia, tak sampai pun 20 ke berapa ke. Jadi kita kata serakan ni kecil. Okay? Serakan kecil, data mempunyai julat yang kecil. Sebab julat dia kecil je, 3. Alright, itu semua masuk sukatan serakan. Sekarang kita sambung tengok apa yang kita nak lihat daripada serakan ni. Kita dapat data-data, kita kumpul-kumpulkan data, apa yang kita nak lihat dia? Okay, kaedah melihat serakan bagi taburan suatu data. Ada beberapa kaedah yang kita guna. Okay, kita tengok yang pertama, kita tengok beza nilai cerapan. Nilai yang terbesar ini julat lah, tolak nilai cerapan yang terkecil. Sebenarnya beza ni adalah julat. Jika beza dia besar, maka data tersebut terserak dengan lebih luas. Itu yang cikgu cerita tadi, yang atas tadi, sama. Okay, yang ni beza cerapan tu. Ini cerapan 40, 42.
Alright. Beza dia besar maksudnya serakan dia terserak dengan lebih luas. Kalau bezanya kecil, dia terserak, tersebar dengan lebih kecil. Tak ada banyak beza. Okay. Right. Achieving balance within yourself. Okay, kita tengok contoh. Sebenarnya matematik ni nampak contoh baru nampak jelas kan? Okay. Contoh 1. Jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Okey, ada 20 orang murid. Kemudian ni semua 20 orang lah ni. 52, 60, 62, 47 jisim dia. 55, yang ni berat dia 48, ni 70 sampai yang ke 20 ini jisim dia 72. Timbang dapat 72. Makan ni, makan banyak ni. Okey. Baik, nyatakan beza jisim bagi murid-murid ini. Beza jisim dalam kg bagi murid-murid ini. Jadi kita nak ambil yang paling besar, tolak yang paling kecil. Okey, bagi tahu cikgu, apa yang paling besar? Beza jisim yang paling besar kat situ berapa? Okey, yang paling besar 79 kan? Okey, cikgu tak nampak yang lebih besar daripada itu. 79. Tolak yang paling kecil? Kamu nampak 47? Cikgu nampak 47. Ada lagi tak? Okey, 47. Tolong tolak. 79 tolak 47 berapa? 2, 7 tolak 4, 3. 30. Berapa tolak? 32 dapat ke? Sama? Tarani dapat 32. Sherlyn, Peling. Okay, thank you. So 32 bezanya. Okay, julat tu. Bezanya kita dapat 32. Jadi kita boleh kata jisim untuk 20 pelajar ni, ada 20 orang kita ambil ni, kita panggil taburan lah ni. Ni kita panggil cerapan dia. Dan kesemua ini kita panggil serakan dia. Serakan dia besar ke serakan dia kecil? Okay, kalau kamu tengok serakan dia besar ke kecil? Bertaburan secara besar ke bertaburan secara kecil? Besar kalau julat dia besar. Kecil kalau julat dia bawah 10 tu kita kata kecil lah. Kalau sini kita tengok paling kecil 47, paling besar 79, agak besar kan, beza dia 32 bezanya. Jadi kita kata dia bertaburan, serakannya lebih besar. Jadi serakan ni taburan ni. Okay, soalan B. Rajah menunjukkan plot titik. Kamu dah pernah jumpa kan plot titik? Form 1 dah jumpa, form 2 pun dah jumpa. Jadi kita tengok saja lagi. Rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sentimeter sampel beberapa jenis serangga. Ambil serangga, ukur panjang dia. Satu kerja. Ambil serangga, ukur panjang dia. Okey, untuk panjang 3 cm, kita tengok panjangnya yang dalam sentimeter. Untuk panjang 3 lebih ni ada seekor. Untuk panjang sini, sini ada seekor. Ini ada 2. Ini ada 1. So, ada berapa serangga? Cuba kita tahu cikgu, ada berapa serangga? Penting juga ni kamu nak faham plot titik ni. Ada berapa ekor serangga yang dah diukur kat situ? Panjang dia. Boleh kira tak? Ada berapa ekor serangga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ekor serangga. Boleh nampak tak? Yang titik-titik tu mewakili bilangan serangga. Ada 15 ekor serangga semuanya. Boleh kan? Boleh. Okey. Baik. Cikgu nak tanya. Serangga yang terpendek sekali, berapa panjang dia? Cuba tengok situ. Serangga yang paling pendek sekali, berapa bacaan dia? Sherlyn, cikgu nampak kamu, Sherlyn faham. Kena tengok betul-betul Sherlyn. Berapa? Sebab dia ada point kat situ. Pelin, 3.1. Orang lain? Okey, 3.1. Sherlyn, 3.1. Nampak yang ni? Ni 3. Serangga paling pendek ni 3.1. Ada seekor je. Ni 3.1 panjang dia. Tarani, Sherlyn,
Manggash. Semua dah dapat kan? Peling. 3.1. Ada Seko yang panjangnya 3.1. Baik, cikgu nak tanya. Serangga yang paling panjang, berapa panjang dia? Okey. 6.8. Kat sini kan? 6.8. Okey, bagus. Maksudnya 6.8 tu adalah serangga yang paling panjang dapat diukur. Ada berapa ekor? 6.8 cm, ada 3 ekor. Dia paling banyak. Ada 3 ekor yang panjangnya 6.8 cm. Okey, ada seekor saja yang panjangnya 3.1 cm. Okey, bagus. Itu kita faham dulu apa yang plot titik tu bagi tahu kamu. Sekarang soalan dia, nyatakan beza saiz dalam sentimeter bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Itu soalan. Boleh kira? Tadi kita dah buat tadi, terpanjang itu dia, terpendek 3.1. Dia nak beza saiz. Jadi kita ambil 6.8 tolak 3.1. So itulah jawapannya. Berapa? 3.7 Sherlyn. Okey. Peling pun 3.7 cm. Okey, quite easy question lah sebenarnya. Okey, kita sambung lagi. Kita tengok soalan ni. Satu kajian, soalan nombor 1 kita cuba buat sama-sama. Satu kajian tentang takat didik bagi 10 jenis bahan kimia. So ada 10 jenis. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima sampai ni yang ke-10. Ada 10 jenis bahan kimia. Dia ukur takat didik. Okey, ukur yang pertama berapa? Oh, 112. Dia pun catat kat sini 112. Yang kedua ukur takat didik dia berapa? Oh, 60. Catat sampai cukup 10. Okey, hasil dah dicatatkan. Tentukan suhu terendah dan suhu tertinggi. Okey, easy question. Terendah berapa? Terendah berapa? Baca, tengok je serakan ni, taburan ni 45, betul? 45. Okey, bagi bagus. Tertinggi berapa? Sherlyn dah nampak cepat. 150. Okey. So dapat dah. Terendah 45, tertinggi 150. Okey, next soalan B. Tentukan beza antara suhu tertinggi. Soalan ni senang saja. Berapa tu? Beza kena tolak lah. 150 tolak 45. Sherlyn dapat 105. Tarani pun dapat 105. Okey, bagus. Good. Ada kalkulator dengan kamu cepat kan? Okay, next. Soalan nombor 2. Habis dah soalan 1. Senang je hari ni. Soalan nombor 2. Tempoh masa penggunaan media sosial dalam minit bagi 12 orang remaja. So, ambil 12 orang remaja. Kita tengok dalam satu hari tertentu berapa lama dia melayari sosial media. Facebook ke, Instagram ke, Telegram ke. Sekarang lagilah banyak kan sebab kita banyak belajar. Jadi dia ambil untuk 12 remaja. Remaja yang pertama dia guna 100 minit. Okey, sebab dia kata dalam minit. 100 minit satu hari. Ini 120 yang kedua. Yang ketiga 80 minit dia guna satu hari untuk social media. Dan yang terakhir tu yang ke-12 dia guna 60 minit, 1 jam saja. Okey, ni masa tak ada PDPR lah cikgu rasa kan. Kalau ada PDPR tak dapatnya 60 minit saja. Okey, sekarang aja pun kamu dah 60 minit dengan cikgu. Okey. Baik, faham Didapati bahawa masa penggunaan media sosial boleh ditulis dalam bentuk ini. P, masa adalah lebih daripada P tapi kurang daripada Q. Ini masalah P dengan Q tu masa. Okey, apa agaknya nilai P tu? Masa mesti besar daripada P, maksudnya P tu nilai yang paling kecil lah kan? Betul tak? P adalah nilai yang paling kecil sebab masa taburan semua ni, yang semua ni mesti besar daripada P tapi dia lebih kecil daripada nilai Q tu. Okey, Sherlyn, P dah nampak ke? P 30, betul? Paling kecil dia berapa? 30. 30.
masa lagi Q berapa? 120. Pandai pun. 120 paling besar, masanya paling kecilnya 30. So dapatlah P sama dengan 30, Q sama dengan 120. Okey, bagus. Okey, lagi kita tengok lagi. Rajah menunjukkan plot titik bagi kepanjangan beberapa jenis sampel daun. Ambil daun, kira panjang, catatkan. Okey, ni panjang dalam sentimeter. Cikgu nak tanya ada berapa helai daun? Okey, sekarang tengok baik-baik. Cikgu besarkan sikit. Berapa helai daun? Hmm, 15 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, bagus. Semua orang dah faham sikit. Cikgu nak check kamu boleh ingat tak nak baca ni. 15 hari pula dah. 15 helai daun. Okey. Paling banyak, daun yang terpendek berapa? Daun yang terpendek. Berapa panjang dia? Peling. Ini daun yang terpendek. Okay, good. Nampak tak? Itu adalah 14.1, betul kan? 14.1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, 14.1. Daun yang terpanjang, berapa panjang dia? Okay, 14.8 kat sini. Okay, kalau cikgu tanya, daun yang panjang mana paling banyak sekali? Yang mana yang paling banyak panjang dia? Sama je panjang dia kat sini kan? 14.8 ada 3 helai. Good, peling. Sini ada 3 helai. Paling banyak kat sini lah. Lagi satu kat sini pun sama. Kan peling? 15.7. Ada dua panjang yang daun tu banyak kat situ. Okay. Soalan. Kita tak jawab soalan dia lagi. Apa beza panjang antara sampel daun terpanjang dan sampel daun terpendek? Sama lagi. So kita ambil yang panjang sebab dia nak beza. Beza ingat tolak. Ambil yang terpanjang 14.8 tolak 14.1. Berapa kelas? 0.7 Sherlyn. Okey, 0.7 cm sebelah sana. Tarani. Okey, Tarani 0.7 juga. Betul lah 0.7 cm. Okey, siap. Itu kita tengok balik apa yang diberi dalam serakan. Kalau dibagi macam jadual bertabur macam ni saja, kita kena tengoklah satu-satu. Okey, apa yang terbesar, apa yang terkecil. Kemudian nombor 1 soalan nombor 1 tadi. Besarkan sikit. Okey, kita tolak, kita dapat beza. Itulah julat. Julat dia 105. So ini kita kata julat dia besar. Kalau julat dia besar, kita kata serakan dia lebih besar. Taburan dia lebih besar, terserak besar. Okey, yang ini 120 dengan 30 pun kita nampak beza dia paling kecil 30, paling besar 120 pun besar juga serakan dia. Kalau serakan kecil tu macam kalau tinggi 20 pelajar tu macam tinggi dia sama aja. Itu serakannya kecil. Walaupun ambil 20 orang. Tapi yang pertama 45, 46, 45, 46, 45, 46, 44. Beza dia sikit je. Kalau beratur sama je tinggi. Itu kita kata serakan kecil. Walaupun ramai pelajar. Faham? Sebab beza dia sikit. Okey, nombor 3. Ini adalah batang dan daun. Jadi batang dan daun banyak benda lah kita boleh dapat. Kita boleh tengok yang terpendek, yang terpanjang. Kemudian berapa bilangan dia pun kita boleh nampak. Kat sini tadi dah tanya kamu kan, 14.8 tu ada muncul 3 kali. 3 helai daun yang panjangnya 14.8. Sama juga kat sini ada 3 helai daun yang panjangnya 15.7. Jadi itu data-data yang kita dapat daripada batang daun. Dah belajar dah ni. Okey, sekarang kita nak sambung yang kedua. Standard pembelajaran yang kedua, membanding dan mentafsir serakan 2 atau lebih set data berdasarkan plot batang daun. Okey, ini ada satu set. Ini belum dijadualkan.
Okay, ini data serahkan saja. Dia bagi saja tulis. Okay. Plot batang daun kamu dah belajar kan? Batang tu apa? Batang itu adalah nilai puluh. Kalau kat sini nilai puluh dia ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Itu nilai puluh tu batang lah. 2, 3, 4, 5. Daun tu adalah nilai SAR. Okay, nilai puluh. Digit yang bernilai puluh. Ini adalah nilai SAR yang di belakangnya. Okay. Baik. So 2 di depan. Ada 7, ada 29. 3 di depan. Ada 31, 32, 34, 35, 36. Atau 1. Daun ni kita ambil lah 1, 2, 4, 5. 35 ada 2 kali. 35. Kemudian 36. 37 ada 2 kali. 377. Kemudian 8 pun ada 2 kali ni. 88. Kemudian 9. 39 ada 1 kali. 9. So ini dia untuk julat 30-an. Okay. 30 hingga 39. Okay, untuk nilai puluh 4. So ada 4 kosong, ada 2 kali. Ni kamu tahu buat kan? Sampailah 49 ada 2 kali. Okay, itu paling banyak, nampak tak? Dia banyak kat sini ni. Antara 40 hingga 49 paling banyak. Okay, kemudian untuk batangnya 5. Kat sini dah. Dari 52, 52, 52, 53, 54. Tulislah daun dia. Baik, ini adalah plot batang daun. Ingat lagi tak? Ingat kan? Alright, kita nak sambung ni. Yang ni yang kita nak tafsir sekarang. Membanding dan mentafsir serakan 2. Okay, sekarang kita nak tengok 2 serakan. Tadi 1 je. Tadi ada 1 je. Jadi daripada 1 yang kita dah buat plot batang daun ni, kita boleh nampak, yang 4 ni antara 40 hingga 49 dia sangat banyak terserak kat situ. Kita nampak yang itu. Yang paling sikit adalah antara 20 hingga 29, ada 2 saja. Ini yang kita dapat daripada plot batang daun. Okay, kita nampak taburan dia. Okay, sekarang kita nak tengok 2 atau lebih set. Ini satu set markah ujian bulan April. Ini satu lagi set markah ujian bulan Mei. Okay, kemudian kita plot lah plot batang daun. Okay, kat sini kita tengok untuk April ada 3. Kemudian ada batang 4. Ada batang 5 dan ada batang 6. Okay, sama juga Mei ada batang 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita buatlah batang daun tu. Untuk 4 ada 4, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, banyak 6, 8, 8, 9. Okey, itu untuk 4. Untuk April. 4 di sini. Ini sampai situ. Itu dia. Semua ni lah jadi 0, 0, 3, 6, 6, 9. Itu untuk batang 4. Boleh ke? Kita buat perlahan-lahan Banyak pun cikgu nak ajar hari ni. Okey, untuk batang 5 pula. Okey, untuk April. Kat sini semua batang 5. 5 sampai sini. Okey. So kita ada 1, 3, 4, 4, 6. 8, 8, 8. Kita kena letak sebaris macam tu. Dan untuk bulan Mei punya batang 5 kat sini. 1 sampai situ. Okey. So 2, 3 daunnya, 5, 5 ada 3 kali. Okey. Kemudian 9 ada 2 kali. Alright. Itu untuk batang 5. Sekarang kita tengok pula untuk batang 6. Okey, batang 6. Sini ada 2 saja. 0 dengan 1. Untuk batang 6 kat sini ada banyak. Okey. 3 daun dia, 5, 6, 8, 8, 9. Okey. Last kali untuk batang 7. Bising lah, siapa tak kat luar tu.
Okey, untuk batang 7 sebelah April tak ada tapi hujan Mei ada. 7, 1, 3, 5, 7. Okey. Baik. Setakat ni boleh ikut tak? Boleh ikut? Boleh ikut tengok cikgu buat. Shirley, thank you. Okay, cikgu plot batang tu, batang daun. Boleh Tarani. Baik, sekarang daripada yang kita dah letak dalam plot batang daun ni, ini maklumat yang kita boleh nampak. Pencapaian ujian bulan Mei, tengok Mei, dah pergi ke 70, ramai dah kan? Adalah lebih baik kerana ramai murid mendapat markah tinggi dalam ujian tersebut berbanding bulan April. So kita nampak 70 lebih tu ada 4 orang. Okay. Untuk markah sikit 34, 38 ada 2 orang saja. Tapi bulan April yang markah sikit tu 30 lebih tu ada 4 orang. Tak ada pun dapat 70. Tu kesimpulan yang pertama daripada 2 set data kita buat batang daun, kita tengok. Okay, yang kedua dengan yang pertama, bandingkan. Okay, apabila 2 set data diplot menggunakan plot batang dan daun, kita boleh membandingkan corak. Itu tujuan dia. Kita nak bandingkan corak kedua-duanya. Okay, hari ni tak banyak kira. Kita nak faham aja. Baik, sekarang ini pula. Plot titik. Okay. Ini dia buatlah. Untuk kosong, letakkan dalam plot titik skor. Skor kosong ada 2. Skor 1 tengok ada 1 saja. Skor 2 ada 2 kat situ kan? 1, 2. Skor 3, seterusnya ada 3. Kamu tengok dalam, letakkan dalam plot titik. Okey. Dan akhir sekali tengok skor 8. Ada 1, ada 2. Tu dia lah. Skor 8. Baik. Bila kita tengok di sini, pada skor ni, skor mana yang ramai orang? Skor mana yang paling ramai orang dapat? Skor mana yang ramai orang dapat? Cuba tengok. Peling. Skor mana Peling? Skor 7. Skor 7 ada berapa orang tu? 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 orang pada skor 7. Okay, jadi ini paling ramai orang dapat. Dan skor mana yang paling sikit orang dapat? Skor mana? Skor? Sherlyn, skor 2. 1. Okay, skor 1 ada seorang aja. Ya, 1 orang je dapat skor 1 kan? Jadi skor 7 paling ramai orang dapat, skor 1 paling sikit orang dapat. Tapi kalau cikgu tanya apa skor tertinggi yang orang boleh dapat? Apa skor tertinggi yang mereka dapat? 8. Okay, ni skor tertinggi dia. 8. Apa skor yang terendah? 0. Ada 2 orang dapat 0. Itu skor terendah. 8 adalah skor tertinggi. Kita analyse tu saja dulu. Boleh? Baik, kita tengok sekarang contoh. Nampak ke? Okey, satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains. Atas kuis sains, bawah kuis matematik. Okey, sains dan matematik. 20 orang telah mengambil bahagian dalam kuis-kuis tersebut. Maksudnya atas tu ada 20 orang, bawah pun ada 20 orang yang ambil bahagian. Okey. Raja menunjukkan 2 set plot titik. Okey, soalan yang pertama. Data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Okey, kamu cuba jawab. Mana yang serakan dia lebih besar? Tadi apa cikgu kata? Serakan besar macam mana? Serakan kecil macam mana? Sains ke matematik serakan besar? Okay.
Peling kata science. Sherlyn kata maths. Orang lain? Tak apa, salah pun tak apa. Kita nak belajar kan? Biarlah salah tak apa. Serakan mana lebih besar? Tadi cikgu dah bagi tahu sikit. Serakan tu kita kata besar kalau julat dia besar. Julat tu tengok skor yang tertinggi tolak skor yang terendah. Okay, mana julat dia lebih besar? Yang itulah serakan dia besar. Mana? Sains ke math? Kat sini 15 dengan 8. Yang ni 15 dengan 9. Okay. Sains Sains. Ada lagi yang dapat. Si Ujia dapat maths. Tengok julat. Julat untuk sains, julat dia adalah 15 tolak 8. Berapa tu? 7 kan? Julat sains. Okey, julat maths berapa? 15 tolak 9. Berapa? 6. So mana julat besar? Sains lah. Okay. So menunjukkan serakan yang lebih besar. Ini adalah jawapan dia. Sains. Beri justifikasi, ini dia. Julatnya adalah 7. Lebih besar daripada maths. Okay. Boleh faham? Itulah maksudnya serakan yang lebih besar. Okey, soalan B. Okey, soalan B kamu tengok sekarang. Kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Beza cerapan yang lebih tinggi tadi. Apa? Diulang-ulang je soalan tu. Beza cerapan. Kuis sains. Okey, ada 7 tadi kan? Tu beza dia. Okey, Tarani. Soalan C. Antara skor ini sains. Okey, antara skor kuis sains dan kuis matematik, pencapaian manakah lebih baik? Itu pula dia tanya. Yang mana pula lebih baik? Kita tengok. Mat, sini sebelah Ni skor yang sama satu baris ni. Skor yang sama satu baris, 13, 14, 15. Okey, antara tengok pola dia, sains dengan matematik, kamu nampak mana lebih bagus? Kalau sains ada seorang dapat 8, matematik tak ada. Okey, kalau sini ada seorang dapat 10. Yang mana lebih baik kamu tengok. Kemudian kamu tengok ramai dapat 11 kat sini. Kat sini ramai dapat 12. Ramai dapat 13, ramai dapat 14. Mana lebih baik? Matematik ada 2 orang dapat 14. Sains ada seorang. Matematik ada 13, ada 4 orang dapat 13. Sains ada 2 orang aja. Okey, matematik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dapat 12 markah. Okey, sains ada 4 orang saja. Okey. So mana yang lebih baik? Matematik lah Skor matematik lah sebab kita nampak kebanyakan cerapan tertumpu kepada bahagian kanan. Iaitu yang cikgu sebut tadi lah. Kan tadi cikgu sebut matematik 2 orang dapat 14. Seorang aja dapat 14 untuk sains. So banyak yang pergi ke markah tinggi. Markah tinggi ni banyak di matematik. So matematik lah lebih baik. Boleh faham ke? Sherlyn, Peling boleh faham ke? Mana kita nak tahu lebih baik? Kita tengok sini. Dia banyak terkumpul kat sini. Ini sikit je. Ini lebih baik lah. Lagi ramai markah besar ni. 13, 14, 15. Lagi bagus lah. Ini sikit je. 13, 14, 15. Alright.
Okay. So, itu je yang cikgu nak ajar hari ni, setakat hari ni. Ada soalan tak? Sampai sini. Ada soalan? Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita dah sampai praktis kendiri 8.1B. Kamu cuba 2 soalan ni. Cuba 2 soalan ni kemudian hantar di Google Classroom. Kalau tak dapat hantar di Google Classroom, bagi tahu cikgu. Mungkin cikgu faham ada line yang slow, tak boleh nak upload. Tak apa. Kalau tak dapat hantar ke sana, tolong bagi tahu cikgu di Telegram. Boleh hantar di sana tapi kena turn in. Tekan button turn in. Bagi tahu cikgu di Telegram dulu. Okay, kalau boleh cuba hantar di Google Classroom. Sebab di sana senang cikgu nak semak. Okay, senang cikgu nak tengok siapa ada hantar ke tak hantar. Baik, cikgu rasa latihan kendiri 8.1B ni kamu boleh cuba dulu soalan 1 dan 2. Soalannya lukis plot batang daun, berikan komen. Soalan yang kedua pun sama, lukis 2 plot titik. 2 tu kembang kiri kanan kemudian berikan komen. Contoh ada di slide tadi. Slide ni cikgu akan hantar di Google Classroom. Okay, kamu boleh tengok. Okay, ada soalan tak sampai sini? Ada soalan? Tak ada. Kamu tolong jangan keluar sekejap. Cikgu nak ambil gambar yang ada dalam kelas cikgu ni. Okay. Cikgu nak ambil siapa yang ada dalam kelas ni. Jangan keluar sekejap. Ada nama pun tak apa. Kan suruh on camera semua orang malu. Semua orang malu nak on camera Sekejap Okay, boleh nampak. Baik, kalau tak ada soalan kita rasa kita bersurai kat sini dulu. Jumpa lagi kamu next week. Kamu buat latihan yang cikgu bagi. Kalau ada problem tanya, okay? Kita bersurai, boleh say goodbye dengan kawan-kawan. Boleh say thank you and then boleh leave the class. Okay, bye semua. Bye-bye. Okay.